Kate, cuba terangkan apa pengalaman Kate, pengalaman seram Kate. Pengalaman seram dia benda ni sebenarnya is going back lama. Dia dalam 2004. Basically kita ni high schoolers lah. So 2004 ni adalah tahun di mana saya bersekolah di Sekolah Teknik Rompin, Pahang. So Sekolah Teknik Rompin ni adalah terkenal lah dengan kawasan sekitarnya itu, kalau ikut sejarahnya adalah antara tempat kem tentera Jepun dulu. Right? So in my first year, masa aku duduk dekat sekolah tu, basically ialah sekolah berasrama penuh ni, kita tahulah dia akan ada satu malam tu akan ada prep time, study dekat study room kan. So dalam kejadian yang ada pada malam tu, it's going back 2-3 hari sebelum tu juga. Benda tu sebenarnya dia berkait lah. So masa ni berapa umur Kate? saya time tu 16. 16. Yeah, tingkatan 4 lah. Okay, and masa kejadian tu, hari yang sebelum kejadian, yang sebenar-benar kejadian tu, kita orang prep di dormitory kita orang lah. Sebab setiap dorm dia akan ada satu bilik study lah. So kita orang study kat situ, and kita orang tengah study tu, kita orang dengar satu bunyi macam orang tengah berlari kat atas. So time tu yelah kita budak. So bila kita budak ni, kadang-kadang otak kita ni sedikit kering, tak fikir benda lain. So kita fikir nak marah je kan. Kita orang tengah study, kau boleh pula berlari-lari kat atas. Dan kalau ikutkan logiknya, selalunya kita prep ni daripada lepas isyak, iaitu dalam 8.40 pukul 9 sampailah pukul 10.30 malam. So bila kita orang dengar bunyi larian orang duk berlari-lari ni, kita tak rasa benda lain dulu, kita rasa marah dulu. So kita pun, my friend lah time tu, dia ni budak grunge. So memang dia hati kering lah. Dalam ramai-ramai kawan kita orang tu, dia yang terkering lah katanya kan. So dia marah-marah, dia naik atas. Dia naik atas, and then dia turun balik. And bila time dia turun tu, aku dah start nampak dah, muka dia dah start lain dah. Aku tanya dia, kenapa kan? Tak ada orang kat atas. Sebab kita first year dan first time sekolah tu, so kita tak expect apa-apa lagi ya kan. And then kita beritahu warden. Alright. So warden kita orang pun datang. Warden kita orang naik ke atas, dia turun prep room. Dia cakap, "Okay, tak apa, kau tunggu sini sekejap lah. Cikgu panggil ustaz lah." Okay. Cikgu pun panggil ustaz. Warden panggil ustaz. Ustaz tu naik atas, and then warden dengan ustaz tu turun kat prep room. Kita orang berkumpul kat prep room. Dia kata something yang orang cakap, tak ada apa-apa lah kot, itu biasalah, tempat romping ni kan ke dalam sikit kan, tak ada apa, ustaz tu cakap. Kita orang pun okey lah kan. Dan kita orang pun sembang-sembang lah, perkara biasa kan, macam kau rasa benda lah. Kita, bila aku ingatkan balik tu, sebab bila larian ni, orang berlari ni kita boleh agak tau, budak berlari ataupun orang dewasa berlari tau. So dia punya tempo budak berlari ni lain tau. So kita orang expect budak lah kan. So kita orang macam ada something wrong lah kan. And then bila hari yang kejadian yang sebesar, yang sebetul-betulnya tu, pada siang tu warden dah beritahu kita orang, okay, untuk minggu ni kita punya prep adalah di sekolah. So kita orang start daripada lepas maghrib tu berjalan kaki lah ke sekolah. Jalan kaki ke sekolah, and kita orang prep macam biasa. So masa time prep tu, kepala otak masih terngiang-ngiang lagi dengan kawan-kawan apa yang sebenarnya berlaku dekat masa time the last night kita prep dekat dorm. Tapi kita orang tak ambil pot sangat lah kan. Kata maybe tak ada apa-apa berlaku. Alright, so di hari kejadian yang besar ni, ialah di hari di mana selepas habis prep, dia dipanggil roll call. Maknanya perhimpunan lah antara semua pelajar-pelajar yang duduk di asrama, baik pelajar lelaki dan pelajar perempuan. So bila habis prep tu, kita orang dapat dengar pengumuman, iaitu jangan balik ke dorm masing-masing, beratur di bawah, dan kita adakan roll call dulu sebelum kita nak ke tidur lah untuk keesokan harinya. Right. So and then bila kita dengar tu, dan kita orang pun dah packing beg sekolah semua, dan kita orang berjalan lah balik. Berjalan tu tak ada apa sangat lah pun, tak ada rasa macam rasa pelik ke apa kan. And untuk anda dan juga penonton kat rumah, saya ni jenis suka jalan paling lambat. Aku suka, kalau sekolah tu aku suka jalan paling belakang. Aku tak suka depan, belakang aku ramai orang. Okey.
So aku memang akan belakang sekali lah macam mana pun. Aku kawan-kawan ni memang geng-geng belakang. Geng-geng yang tak suka duduk depan-depan. Alright. So bila kita jalan ke belakang sekali tu, jalan, and then dekat rokok tu kan, kita orang punya blok, dia ada 3 blok dom, 1, 2, 3. And then kat bawah tu rokok lah, ketua warden dekat rostrum dia. And then kita orang akan duduk bersila tau. Okay, pelajar lelaki kat depan, pelajar perempuan dengan guru ataupun warden perempuan tu kat belakang. Alright. So bila diorang dah start beratur, dah duduk untuk standby untuk roll call, aku ni antara yang paling lambat datang tau. Kedik datang. And masa on the way aku nak datang tu, apa yang aku ingat adalah selalunya angin ada tau. Dia jadi macam malam sekarang lah. Angin tak ada. So macam kita dah rasa vibe yang macam tak best sangat tau. So bila aku datang, aku tegur member-member dom lain semua. And then aku duduk. Masa aku start duduk, alright, so apabila dom dia punya perhimpunan tu macam ni, pelajar perempuan dan pelajar lelaki dan pelajar perempuan kan. So aku datang and aku duduk, start daripada hujung semua menjerit. Lepas tu dia merebak hujung sampailah satu pelajar perempuan dekat dom sekolah teknik Rompin tu menjerit, some sort of hysteria lah. Mula-mula tu kita orang hampir tergelak juga sebab benda tu lawak sebenarnya kan. Tapi bila kita ingatkan balik, kita tengok cikgu sendiri pun menjerit. So there is something wrong. Masa time tu aku rasa something yang tak best. And apa yang aku perasan adalah one day malam tu, kawan aku yang budak grunge ni, yang jenis rambut memang taram botak habis, dia tak cakap banyak. Dia diam je. Aku pun baru perasan benda tu. So dia diam je. Aku tanya dia, bro, apa pasal? Tadi. Dia cakap macam tu je. And aku fikir maybe dia penat ke apa kan, kita tak tahu. Rupa-rupanya aku dapati masa time kita orang, aku last orang duduk, is basically dia nampak something kat belakang aku, and then dia terus pergi ke blok depan. Maknanya rostrum warden nak bercakap, belakang tu blok dom kita orang, dia terus naik ke atas. Okay. And then masa time budak tu cerita kat aku, budak grunge tu cerita kat aku lah, dia nampak benda tu kat belakang aku. Dia tak adalah dekat, dia tak adalah jauh, tapi dia nampak as a figure yang memang dekat situ ada. And then dia terus lagi, dia some sort of glide. Dia glide, dia terus hilang. And then member aku budak grunge ni kata, cuba kau tengok kat bumbung. Rooftop kita orang dom, dia flat. Rooftop kita orang tu dia flat tau. Dia tak adalah macam bumbung segitiga apa kan, dia flat. Basically kalau kau panjat ke atas pun memang kau boleh duduk ke atas tu. So kita orang pun tengok ke atas. Basically aku dengan kawan aku yang grunge yang kering ni lah. Dia kata, bro, kau tengok ke atas. Aku tengok ke atas. Apa yang aku nampak malam tu, itulah menyebabkan aku ingat sampai sekarang lah kalau kita bercerita tentang seram. Iaitu satu figure yang bagi aku macam something yang dia membongkok sikit, dia macam tengok kau daripada bawah yang tu. Tapi kalau ikutkan pandangan dia tu, bukan pandang aku ataupun kawan aku, dia pandang perempuan, budak perempuan, student perempuan kat belakang. So masa time kejadian tu, semua jadi kacau bilau. Sebab yalah sampai kat cikgu perempuan pun menjerit, histeria. So warden lelaki lagilah huru-hara. So aku dengan kawan aku je yang nampak. Dan aku beritahu kita orang punya ketua warden, iaitu Cik Ibrahim. Shout out to Cik Ibrahim. Pak Baim. Kita cakap kat Pak Baim, kita orang nampak something dekat atas. And then kita orang tak sempat nak sembang benda tu panjang. Aku nampak ada seorang budak perempuan lagi balik ke sekolah. So Pak Baim cakap, kau dengan kau pergi kejar budak perempuan tu. Kita takut dia apa. And kita orang pun lagilah, pergilah kejar balik budak perempuan tu. Budak perempuan tu pergi ke sekolah balik. Pergi sekolah balik sambil dia cakap, dia jerit lah, aku tak nak duduk sini, aku nak balik rumah. Aku cakap tak ada apa-apa kan. Aku cakap tak payah terikut sangat lah benda ni, tak ada apa-apa kan. Tak ada apa-apa ni, jangan buat lawak sangat lah kan. Jangan main-main lah benda ni kan. Aku fikir masa tu memang macam tu lah kan. Kita ingat benda ni adalah main-main. Tapi apabila aku nampak kaki kanan dia dah start panjat koridor nak terjun, aku kata ni bukan main-main lah. Kawan aku terus tarik, terhumban dia ke bawah koridor.
Orang ke bawah, dia dah menggelupur, dia kata aku nak balik rumah, terpaksa cekuk lah. And benda tu berlarutan tau, sebab kita orang habis 10.30. Benda tu berlarutan sampai 2 pagi tak selesai. 2 pagi tak selesai, babe. And aku, ketua warden kita orang cakap, okay, semua pelajar yang lelaki boleh naik dom. Yang cikgu perempuan yang dah mana yang dah okey tu, tolong bawa budak-budak perempuan ni pergi dulu ke kawasan dormitory dia orang, suruh duduk kat luar dulu. So cikgu ataupun warden aku ni, ketua warden aku ni call ustaz daripada Muazzam Shah, sekolah Muazzam. So sekolah Muazzam ni lebih kurang macam sekolah agama agak lah. So dia panggil. So masa kita orang lepak kat luar tu, kita orang nampak lah yang lembaga yang duk intai kita orang tu kan, pergi ke blok tu, pergi duduk blok tu, dia pergi dekat dining hall punya bumbung, dia patah balik kan. So kita pun cakap lah, macam mana ni, nak masuk dom ke tak ni? Member aku cakap, tak apa, kita masuk je lah, nak buat macam mana kan. Masuk. So bila masuk kat dom tu, and barulah kita orang tahu yang sebenarnya bunyi orang yang duk berlari tu adalah benda tu lah. Okay. So sampai pukul berapa aku rasa dah nak dekat subuh kat time tu, dengarlah dia berlari. And sampai kan kita orang sendiri pun rasa nak histeria juga sebabkan benda tu lah. Sebab dia akan sentiasa kacau kau. Kau duduk lepak kerja, rasanya macam dah tak ada apa-apa, dengar lagi budak perempuan menjerit, histeria lagi. Lepas tu selang dengar dia budak perempuan histeria, aku akan dengar budak tu main berlari macam dia seronok kacau. Tu. Lepas tu dia lari lagi. Tu. Lepas tu kau dengar lagi budak perempuan histeria. Kau dengar lagi dia berlari lagi. Dia macam seronok, dia main-mainkan orang. Faham tak? So macam contohnya aku mainkan kau, lepas tu aku lari. Lepas tu aku datang balik, and aku lari balik. Lebih kurang macam tu lah. So kalau ikutkan pengalaman itu, antara pengalaman yang aku akan ingat sampai bila-bila. Yang mana macam, yalah kita daripada sekolah, sometimes pengalaman ni kadang-kadang benda yang tak signifikan kepada kita akan lupa lah. Tapi kalau ikut pengalaman seram, ini yang aku akan ingat sampai bila-bila. Yang mana something yang aku dulu pun macam orang lain juga kot maybe, yang mana kita tak berapa nak percaya sangat tentang kehidupan alam lain ni. Tapi once dia tu berlaku di depan mata, and it's starting with you, so kau akan fikir yang okay, benda ni betul-betul ada. And kalau kau buat lebih kurang, maybe dia akan kacau kau juga, who knows kan. Sebab masa time member aku nampak tu, yang sebelum dia pergi ke bumbung rooftop, dia duduk belakang aku and dia follow aku. So aku ada tanyalah masa aku tanyalah ayah aku kan, and dia cakap tak ada apa-apa, maybe adalah benda-benda yang kat situ dia suka dengan kau, dia berseluruh lah. Aku pun fikir, oh ya ke? And bila hari lawatan keluarga datang ke Rompen sekolah, tengok keluarga, ayah aku pun cerita lah, sometimes benda yang mengikut ni, dia ada found something dekat engkau yang maybe engkau sendiri tak perasan, yang mana engkau boleh jadi pembawakan dan engkau pula boleh jadi punca kepada satu-satu kejadian tu. And ya, benda tu aku akan ingat lah. So aku fikir benda tu adalah punca lah. Aku adalah antara punca kepada kejadian lah. Sebab tak ada orang lain yang lambat kecuali aku je. Sebab aku je yang paling lambat, paling belakang, dan aku je paling last yang duduk. Sebab aku duduk straightforward, orang belakang menangis, menjerit-jerit, meracau. Dan aku fikir macam, ya, aku punca kepada kejadian yang akan menyebabkan aku akan ingat sampai bila-bila lah. Jadi apa jadi penyelesaian kes tadi tu? Penyelesaian kes tadi, basically ustaz daripada Muazzam tu datang and dia cuba buat rawatan lah. And dia pun bercerita lah tentang seperti mana aku cerita tadi lah, yang kawasan tu adalah kawasan kem tentera Jepun. So yalah, kadang kita datang tempat orang ni, orang cakap tak minta kebenaran ke macam mana lah. Jadi ustaz tu ada bagi tahu tak entiti tu apa dia? Dia tak ada bagi tahu. Tapi apa yang saya ingat aku, dia cakap benda tu nak kata budak bukan, orang tua pun bukan. Dia lebih kurang sebaya dengan kita je.
Maknanya maybe time umur aku time tu lah, maknanya remaja lah kot. And apa yang yalah, bila orang kata ustaz ni, of course lah, maybe hati dia kering sikit kot. So dia kata tak ada apa, dia nak main-main. Dia ya, kau orang-orang baru kan dekat sini, so dia nak kenal-kenal lah. Tapi aku rasa kalau nak kenal-kenal bukan cara macam tu lah kot. Dia ada tak any specific image yang Kit ingat daripada pengalaman ni? To me, yang specific image yang aku ingat dia claws. Sebab jari dia tu memang runcing lah. Dia bukan jari manusia biasa, dia runcing. And rambut dia memang tak panjang. Rambut dia tak panjang. Kalau ikutkan dari segi figures yang aku nampak tu, I can sure 100% yang rambut dia memang tak panjang lah. It's not any others like rambut panjang tu urai ke apa, tak ada. Dia tak rambut panjang. Apa jadi yang orang-orang lain yang also terlibat dalam insiden tadi tu? Semuanya sebenarnya masa time jadi tu state of shock lah. Sebab ya kita pun tak pernah merasa benda tu. After that, lepas ustaz apa semua tu, dia ada repeat ke ataupun memang semua dah move on lah? After kejadian tu, kita dapati memang akan ada benda yang sentiasa sometimes akan berlaku lah, something yang abnormal lah. Macam contohnya dekat asrama perempuan tu, malam memang akan banyak monyet lah duduk dekat atas bumbung dom. So, and aku tahulah sometimes aku tahu yang monyet ni pun dia sebenarnya dia ada something yang kat belakang. Selalunya almost binatang lah, dia ada something yang akan follow dia daripada belakang. And in term of this kind of situation, sebenarnya dia monyet lah. So monyet tu pula dia tak banyak, tapi once kau tengok, kau nampak dia tu macam ramai gila. Okay. Kalau siang hari memang pun kawasan tu memang ada monyet, tapi kau tengok maybe dalam 5-6 ekor. Tapi yang bila belah malam, benda tu macam double up. Kuantiti dia tu macam tiba-tiba double tau. Sebenarnya yang double tu lah yang something yang lain lah kan. And yalah, after benda tu berlaku, banyak kali lah aku dengar tiba-tiba je entah daripada ceruk mana, tahu-tahu dengar budak perempuan menjerit. And benda tu dah jadi macam kena lagi ya ni. Sometimes kawan aku nampak ada satu kaki besar melintas depan dom perempuan. So benda tu dah macam dah normal lah. So sampailah sekarang kot.